Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini Agenda Awani. Rakaman kami lakukan di World Trade Center Kuala Lumpur. Susulan daripada mesyuarat muafakat nasional yang berlangsung pada malam tadi, biarpun tiada ketetapan apakah pendirian UMNO, kerjasama PAS dengan Perikatan Nasional ataupun PAS akan terus bersama dengan UMNO dalam pilihan raya umum ke-15 akan datang, tidak ada keputusannya. Tetapi kita akan melihat perkara ini secara lebih dekat susulan daripada kenyataan Presiden UMNO pada 19 hari bulan Februari 2021 yang lalu berkaitan bahawa UMNO akan menyokong kerajaan ini sehinggalah dibubarkan Parlimen untuk menghadapi pilihan raya umum ke-15. Dan susulan dari itu, Majlis Kerja Tertinggi Bersatu membuat keputusan juga menghormati pandangan Presiden UMNO tersebut, tetapi akan memperkukuhkan gagasan Perikatan Nasional dengan parti-parti komponen mereka. Jadi apakah gerak ke hadapan bagaimana Bersatu menangani perkara ini? Ini perkara penting untuk survival Bersatu dan juga Perikatan Nasional. Jadi pada malam ini saya akan bersama dengan Datuk Wan Saiful Wan Jan, Ketua Penerangan Parti Pribumi Bersatu Malaysia ataupun Bersatu. Datuk, jadi keputusan malam tadi tidak ada keputusan jelas. Mereka mengatakan ini merupakan satu rutin mesyuarat muafakat nasional, tetapi berkaitan dengan apa juga keputusan-keputusan yang terkini seperti keputusan Mahkamah Persekutuan berkaitan dengan penggunaan kalimah Allah. Jadi adakah Bersatu lega ataupun Bersatu merasakan business as usual, Perikatan Nasional masih utuh, masih kukuh, masih sebuah kerajaan yang kuat di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ataupun bagaimana? Ya, bagi saya melihat keputusan yang dicapai sebagai satu pandangan yang kita hormati. Daripada Bersatu, kita menghormati pandangan yang diambil secara bersama dalam muafakat nasional. Kita di dalam Bersatu, kita kekal dengan pandangan bahawa kerajaan ini adalah kerajaan Perikatan Nasional, PN. Kita menjemput semua pihak untuk bersama-sama dengan kita dalam kerajaan Perikatan Nasional ini, dan kita menjemput juga semua kawan-kawan lain untuk sama-sama memastikan kestabilan dalam kerajaan. Jadi kita menghormati pandangan muafakat nasional, kita mengiktiraf bahawa ini hak muafakat nasional untuk buat keputusan tersebut. Tapi ialah keputusannya pun adalah satu benda yang bagi saya lihat dengan cara yang positif, tidak confrontational, menunjukkan bahawa ada semangat untuk bekerjasama, dan ialah tak ada apa-apa yang terlalu besar yang saya rasa kita perlu perdebatkan. Jadi adakah Cik Wan merasakan bahawa antara PAS dan UMNO mereka ada mungkin keputusan besar yang tidak diumumkan pada malam tadi tetapi akan diumumkan ataupun akan dikongsikan dalam masa-masa terdekat akan datang? Saya pasti kalau ada apa-apa keputusan besar ia akan dikongsikan dengan semua pihak termasuk pada rakyat secara umumnya. Tetapi di waktu yang sama kita kena iktiraf juga bahawa hubungan antara PAS dengan UMNO ini telah berjalan lama. Semasa kami dalam Bersatu masih berada dalam Pakatan Harapan, gabungan Pakatan Harapan, PAS dengan UMNO telah memulakan langkah untuk mewujudkan muafakat nasional. Malahan evolusi muafakat nasional itu ialah sampai ke satu peringkat yang mana kami dalam Bersatu juga dijemput untuk menyertai muafakat nasional, dan kita menerima jemputan tersebut. Cuma tidak ada follow up selepas itu daripada muafakat nasional sendiri. Jadi kita masih lagi tidak mengubah keputusan kita bahawa muafakat nasional itu telah wujud dan mereka menjemput kita untuk menyertai. Kita bersetuju untuk menyertai. Jadi sebenarnya the ball is in the court of kawan-kawan dalam muafakat nasional lah untuk pergi ke hadapan daripada situ. Kenyataan semalam juga, mungkin ini bukan satu kenyataan rasmi yang rasmi daripada Barisan Nasional ataupun dari UMNO, cuma daripada Siswa Agung UMNO, Datuk Ahmad Maslan mengatakan bahawa antara UMNO dan PAS tidak akan ada pertemuan untuk pilihan raya umum ke-15. Tetapi untuk dengan Bersatu itu kita keep in view dulu. Jadi maksudnya macam mana yang boleh dibaca oleh Cik Wan? Ya. Dari segi muafakat nasional, pertama sekali kita kena ingat muafakat nasional bukan parti politik. Jadi muafakat nasional ini bukan satu entiti yang boleh bertanding. Mereka akan bertanding atas nama UMNO ataupun Barisan Nasional ataupun PAS yang secara berasingan. PAS berada dalam Perikatan Nasional. Secara prinsipnya dalam Perikatan Nasional sendiri, dalam mesyuarat kita pada minggu lepas, kita telah bersetuju beberapa perkara. Contohnya kita secara prinsipnya bersetuju bahawa umumnya kita akan menggunakan logo Perikatan Nasional
sebagai lambang kita untuk masuk Dan dalam. itu sudah dilakukan di Sabah. Ya, itu sudah dilakukan di Sabah dan PAS bersama-sama dalam keputusan tersebut. Jadi ini adalah perkara-perkara yang kita telah putuskan. Malahan dalam Perikatan Nasional juga kita bersatu memutuskan bahawa Yang Berhormat Datuk Seri Faizal Azumu, Timbalan Presiden kami dalam Bersatu, akan mewakili kami dalam rundingan kerusi di Perikatan Nasional, yang mana minggu lepas dalam perbincangan peringkat Perikatan Nasional kita kata bahawa rundingan kerusi pun akan dimulakan. Jadi Muafakat Nasional adalah satu entiti yang ialah dia satu muafakat, di mana dia tidak berdaftar, dia bukan parti politik, dia tidak boleh bertanding dalam pilihan raya. Perikatan Nasional adalah entiti yang akan bertanding, dan parti-parti komponen sekarang sedang berbincang bagaimana cara yang paling baik untuk kita tampilkan imej Perikatan Nasional ini di khalayak ramai. Bagaimana kita nak membaca semua gerak kerja ataupun pemikiran strategik ini? Ini satu perkara yang agak sukar juga selaku Ketua Penerangan Bersatu. Bagi PAS, mereka ingin mengekalkan muafakat nasional. Mereka menyokong perpaduan ummah dikatakan ini. Mereka mahu terus bersama mengukuhkan kerajaan Perikatan Nasional. Itu sudah pun dinyatakan oleh Presiden PAS dan juga Sesua Agong PAS. Tetapi bagi Bersatu sendiri, melihat gabungan yang tidak agak orang kata pun yang rasmi ini, PAS secara rasmi dalam Perikatan Nasional tetapi tidak rasmi dalam Muafakat Nasional sebagai parti yang berdaftar untuk bertanding dalam pilihan raya. Jadi di mana gelanggang yang akan dipilih oleh rakan baik Bersatu ini, PAS ini? Adakah Bersatu akan sebulat suara akan menyokong apa juga keputusan PAS jika parlimen akan dibubarkan dalam masa yang akan datang? Saya rasa setiap parti akan membuat keputusan yang terbaik, bukan saja untuk parti mereka tapi juga perkiraan mereka mengenai apa yang paling baik dalam negara dan kepada rakyat. Jadi saya yakin kawan-kawan dalam PAS setakat ini komitmen mereka dari segi parti yang mendaftarnya ialah kepada Perikatan Nasional. Tetapi saya tak boleh bercakap bagi pihak PAS. Cuma seruan saya ialah supaya kita, malah bukan seruan, saya nak ulang seruan yang selalu dibuat oleh PAS, iaitu memperkukuhkan Muafakat Nasional. Tidak ada masalah dari segi itu, tetapi pertahankan Perikatan Nasional. Itu pandangan yang diambil oleh PAS dan kita menghormati. Malahan bagi saya secara prinsipnya pun itu tidak ada masalah, kerana Muafakat Nasional adalah satu gabungan antara dua parti besar Melayu. Dijemput kami dalam Bersatu untuk menyertai, untuk bersama-sama dalam gabungan parti-parti Melayu ini secara yang tidak rasmi, bukannya platform politik sebenarnya. Muafakat Nasional ini dia satu gabungan perbincangan isu-isu semasa, dan mana-mana parti bebas untuk menyertai mana-mana gabungan. Kalau sekiranya kami dalam Bersatu nak menyertai satu gabungan ataupun kerjasama dengan NGO contohnya, tidak ada masalah dari segi itu. Seperti mana PAS boleh buat, UMNO boleh buat, dan parti-parti lain lah boleh buat juga. So saya tidak melihat ini sebagai satu perkara yang terlalu kontroversial, sebagai satu perkara yang terlalu besar masalahnya. Malahan kalau sekiranya diwujudkan banyak lagi gabungan sekalipun yang akhirnya akan menyumbang kepada kestabilan dan penerusan kerajaan Perikatan Nasional ini, bagi saya itu satu perkara yang baik malahan. Dari pengalaman Datuk Wan Saiful, bagaimana Datuk melihat PAS? Adakah PAS ini satu rakan yang benar-benar boleh dibawa untuk terus ke hadapan dalam memperkukuhkan Perikatan Nasional dan juga berjuang dalam Perayaan Umum ke-15? Dari kenyataan-kenyataan yang kita lihat, pimpinan PAS seolah-olah mereka akan bersama dengan mereka yang lebih kuat, yang mempunyai kekuatan. Dan sekarang kekuatan itu ada bersama Perikatan Nasional, iaitu yang memuat Perdana Menteri datang daripada Bersatu. Dahulunya mereka tidak bersama dengan Bersatu kerana Bersatu di dalam Pakatan Harapan. Mereka bersama dengan UMNO dan mereka melihat UMNO adalah satu parti yang boleh digabungkan dengan mereka kerana ini survivor selepas Pelarian Umum ke-14. Dan kenyataan-kenyataan yang dilakukan ini seolah-olah mereka akan lebih percaya kepada mereka yang ada kuasa. Jadi adakah Datuk Wan Saiful merasakan PAS ini juga perlu juga dilihat secara serius? Sebenarnya saya bias sikit dalam hal ni sebab saya datang daripada PAS. Jadi saya amat itu soalan saya itu sebabnya saya berselindung sedikit. Ya. Jadi dalam hal ni saya rasa PAS sentiasa konsisten. Malahan apabila ada ahli-ahli macam saya sendiri dulu pernah berbeza pandangan dengan pimpinan tertinggi dalam PAS lama dululah.
kepelbagaian pandangan dalam PAS itu sentiasa dihormati dan semua boleh menyuarakan pandangan. Bagaimanapun akhirnya keputusan yang sentiasa dibuat oleh PAS ialah keputusan yang membolehkan mereka memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat. Dan kita kena ingat juga PAS bukan semata-mata sebuah parti politik. PAS meletakkan diri mereka sebagai sebuah gerakan dakwah juga, sebagai sebuah harakah Islamiah. Maka sebagai sebuah gerakan Islam itu ada agenda Islam yang nak dibawa. Maka sudah pasti sebagai parti politik yang bergerak sebagai sebuah harakah Islamiah, mereka sentiasa mencari peluang di mana tempat yang terbaik untuk membolehkan mereka menyebarkan syiar Islam itu. Jadi kalau sekarang pandangan yang mereka pegang ialah untuk berada dalam Kerajaan Perikatan Nasional, dan ini boleh dilakukan, yang mana mereka boleh bawa dasar-dasar yang sesuai dengan parti mereka dalam Perikatan Nasional, itulah yang dilakukan. Dan ini menunjukkan ada kematangan politik dalam parti seperti PAS, di mana ada tempat yang membolehkan mereka berkhidmat, di situlah mereka akan ada. Dan saya amat berharap supaya hubungan yang kita bina dengan PAS yang baik ini dapat diteruskan. Dan saya memang macam saya sebutlah, saya bias sikit dalam hal ini sebab saya memang ramai kawan-kawan dalam PAS asal dari situ kan. Jadi acuannya di situ. Saya amat faham apa yang berlaku dalam PAS. Kenyataan-kenyataan dari pimpinan walaupun tidak secara rasmi ataupun secara rasmi itu juga pasti dibaca dengan teliti oleh pengkaji politik dan juga pimpinan politik. Misalnya di Terengganu, pengurusi perhubungan Bersatu Terengganu mengatakan mereka akan bertanding di mana kerusi yang akan diletakkan calon oleh UMNO. Dan mereka akan memastikan UMNO dengan kenyataan mantan Menteri Besar bahawa UMNO akan bertanding di semua kursi DUN dan juga Parlimen, sama ada yang dimenangi oleh calon bersatu ketika ini ataupun PAS, mereka tidak akan memberi ruang kepada itu. Begitu juga dengan Menteri Besar Kedah misalnya, bahawa PAS akan bertanding di mana kursi yang mereka menang. Bersatu akan bertanding di mana kursi Bersatu menang, dan juga UMNO akan bertanding. Seolah-olah begitu mudah pembahagian yang akan dicaturkan oleh pimpinan politik peringkat negeri masing-masing. Itu belum lagi di Kedah, di Pahang ataupun di Kelantan dan juga di Perlis. Ini saya bercakap di negeri-negeri yang hardline Melayu ataupun Malay based ataupun voters. Jadi apa pandangan Cik Wan? Ya, kalau dilihat kenyataan yang dikeluarkan oleh Yang Berhormat Senator Datuk Razali, Ketua Badan Pimpinan Negeri Bersatu di negeri Terengganu, kenyataan itu jelas, yang mana beliau mengatakan bahawa pada pandangan beliau yang akan dilakukan kalau sekiranya UMNO nak bertanding di semua kerusi, termasuk lawan PAS juga ni, bukannya. Jadi di Terengganu yang UMNO nak buat ialah lawan dengan PAS Kerajaan Negeri. Maka PAS itu kawan kita dalam Perikatan Nasional di Bersatu. Maka pandangan Datuk Razali ialah kalau sekiranya itu sikap yang diambil oleh UMNO, maka untuk mengekalkan persahabatan kita dengan PAS, terutamanya di Terengganu dalam konteks yang beliau bercakap itu, maka kami dalam Bersatu ataupun beliau mewakili Bersatu Terengganu setuju untuk bertanding melawan UMNO di semua tempat yang mana UMNO bertanding. Jadi yang mana PAS lah, yang mana Bersatu. Jadi itu pandangan di peringkat negeri, dan bagi saya melihat di peringkat nasional. Jadi semua pandangan di peringkat negeri, macam yang disebut tadi, di Kedah PAS ada pandangannya, di negeri lain pun mungkin parti-parti lain ada pandangannya. Itu semua kita terima bahawa itulah kepelbagaian yang ada. Di peringkat federal ini, peringkat pusat ini, yang kita akan lakukan adalah kumpul semua pandangan ini dan tengok dari segi kerangka nasional, bagaimana cara yang terbaik. Of course, pandangan kita kekal dalam Bersatu, kita kekal yang paling baik ialah semuanya duduk di bawah satu payung Perikatan Nasional dan pastikan bahawa kita hanya bertembung dengan Pakatan Harapan. Satu lawan satu. Jangan pecahkan undi penduduk majoriti Melayu dalam negara kita. Jangan pecahkan. Sebab realitinya kalau berlaku perpecahan, kita tengok dah dalam PRU yang lepas, apa yang berlaku. Apabila PAS tidak berada sekali dengan UMNO dan Barisan Nasional, undi Melayu berpecah, kami dalam PH yang menang. Dan saya rasa kalau diulang dalam PRU 15, undi Melayu pecah antara Perikatan Nasional dan Barisan Nasional, maka PH berpeluang sangat untuk menang. Sebab itu saya selalu sebut, bagi saya, sesiapa sahaja yang membawa agenda memecahkan undi Melayu ini, maka mereka sebenarnya secara langsung atau tidak langsung bekerja untuk memenangkan DAP dan Pakatan Harapan. Apa asas kenyataan
Cik Wan tentang itu. Kerana ramai beranggapan bahawa apa kena mengena percaturan di dalam Perikatan Nasional yang mungkin agak kekalutan sekarang ini, tetapi Cik Wan memetik unsur daripada DAP, daripada Pakatan Harapan, ini semua akan memecahkan muafakat Perikatan Nasional. Apa asasnya? Well, asasnya ialah mana-mana parti politik bertanding untuk menang kan. Jadi contohnya kalau kita dua bergaduh kat sini, ada orang ketiga yang akan dapat manfaat sebab dia tak masuk dalam pergaduhan kita. Jadi lebih baik kita buat kerjasama untuk memastikan bahawa the common political enemy, bukan personal enemy, the common political enemy dapat dikalahkan supaya kita terus memberi khidmat kepada rakyat. Dan faktanya senang, kita tengok apa yang berlaku dalam PRU lepas. Pecah undi Melayu yang menang orang lain. Jadi ini realiti politik semasa. Kita boleh bercakap mengenai idealisme, kita boleh bercakap mengenai post-racial politik macam-macamnya, tapi realitinya pecah undi Melayu yang menangnya Pakatan Harapan. Itu yang telah berlaku. Bagi Bersatu, kita tahu sedia maklum Bersatu majoritinya persepsi yang dikatakan datang daripada sepihan UMNO. Apapun pandangan, Cik Wan sendiri bukan datang daripada UMNO, ramai majoriti juga ada bukan dari UMNO. Tetapi itu menyebabkan UMNO agak dingin dengan Bersatu. Dan UMNO berharap apa yang berlaku pada pilihan raya umum ke-14 itu menjadi pengejaran pada mereka bahawa mereka yang sudah menang pada ketika itu di atas tiket, di atas bendera Barisan Nasional dan juga UMNO, tidak perlu diberi peluang lagi kerana mereka sudah serik dengan kekalahan tersebut. Jadi bagi Bersatu, di mana tempat titik yang boleh dijadikan sebagai titik untuk kembali bertahun? Kerana dalam UMNO sendiri yang dilihat oleh Bersatu berpecah-pecah. Ada yang menyokong Presiden Datuk Seri Zahid Hamid Hamidi, ada yang di kalangan mereka yang dalam pimpinan kerajaan hari ini, ada Datuk Seri Ismail Sabri, ada Datuk Seri Syamsuddin Hussein On dan sebagainya. Adakah Bersatu hanya berbincang di kalangan mereka yang berada di dalam pimpinan kerajaan sekarang, ataupun memang mengenepikan terus pimpinan utama UMNO yang di luar kerajaan sekarang? Ya, saya rasa agak tidak manis kalau sekiranya saya memberikan pandangan atau komen mengenai parti kawan-kawan kita UMNO dalam hal ini. Bagi saya eloklah kalau sekiranya kalau wujud sebarang perbezaan pandangan dalam UMNO, biarlah UMNO yang menyelesaikan perbezaan pandangan tersebut. Kami dalam Bersatu sentiasa membuka pintu untuk memastikan ada kerjasama yang berterusan di kalangan terutamanya parti-parti politik Melayu dalam negara, dan melalui Perikatan Nasional kita buka juga ruang untuk parti pelbagai bangsa, pelbagai kaum untuk bersama-sama dengan Perikatan Nasional. Itu pandangan kita. Adakah Bersatu memang tidak memberi ruang kepada pimpinan yang di luar di dalam kerajaan UMNO, di dalam kerajaan Perikatan Nasional, iaitu pimpinan utama UMNO sekarang, untuk terus berbincang, untuk terus memperkukuhkan perikatan dan juga muafakat? Well, realitinya persahabatan ni wujud di antara pemimpin politik A dengan pemimpin politik B, tanpa mengira A dengan B ni datang daripada parti mana. Saya sendiri pun ada kenalan-kenalan daripada parti pelbagai termasuk dalam UMNO. Jadi perbincangan peringkat peribadi memang sentiasa berlaku, dan hubungan peringkat peribadi sentiasa berlaku, kita bertukar-tukar pandangan. Tetapi secara rasminya, saya eloklah kalau sekiranya apa-apa saja perbezaan pandangan yang wujud dalam mana-mana parti. Kita bercakap tadi mengenai UMNO, jadi saya sebut mengenai UMNO lah. Eloklah kalau sekiranya diselesaikan dalam UMNO sendiri. Sebab kalau kita mula bagi komen, dia jadi tak cantik. Nanti akan disensasikan, akan dipolemikkan. Jadi elok kita tak masuk campur hal tu. Tapi kita agak bimbang jugalah kalau sekiranya betul ada perpecahan. Dan perpecahan itu menyumbang kepada perpecahan kerajaan itu sendiri. Maka kalau boleh selesaikan cepatlah isu ni. Cik Wan, politik ini apa pun tidak mustahil. Kita melihat apa yang berlaku pada pilihan raya umum ke-14 dan juga realiti pada hari ini. Jadi, adakah Bersatu benar-benar ingin hanya memperkukuhkan jajaran Perikatan Nasional dengan rakan-rakan dari JRS Sabah ataupun dengan STAR
dan juga dengan gerakan termasuk PAS, ataupun sebenarnya Bersatu ingin juga membuka ruang penjajaran kerana Pilihan Raya Umum dikatakan ramai mengatakan bahawa PRU ke-15 ini akan membuka ruang seluas mungkin kepada semua parti politik. Tidak ada yang akan confirm ataupun pasti keputusannya. Adakah Bersatu juga akan membuka ruang berbincang dengan rakan-rakan di dalam Pakatan Harapan, walaupun bukan dengan Pakatan Harapan sebagai pakatan, tetapi mungkin parti-parti di dalam pakatan, di situ ada Amanah, di situ ada DAP, di situ ada PKR, Warisan di Sabah, GPS, walaupun tidak sama dalam Perikatan Nasional, tidak ada gabungan secara rasmi, tapi adakah itu juga peluang-peluang yang akan diterokai sebagai ketua penerangan? Adakah ini wajar dibuka oleh Bersatu? Ya, malahan saya sentiasa cuba untuk mengadakan perbincangan secara tak rasmi lah. Kawan-kawan ajak makan tengah hari, ajak minum petang. Kawan tak ada masalah. Ya. Tapi itu asasnya. Silaturahim. Ya, betul. Itu asasnya. Dan ini rentas parti. Betul. Malahan baru-baru ini di kalangan Perikatan Nasional lah, saya baru jemput Ketua Penerangan PAS, Ketua Penerangan Gerakan untuk kita duduk bincang apa benda perancangan kita masa depan. Saya bercadang untuk ke Sabah, tak lama lagi bertemu parti-parti komponen dalam Perikatan Nasional di Sabah. Dan mungkin kita boleh luaskan juga, malahan memang adalah pertemuan, cuma saya tak payah sebutlah parti mana, dengan parti-parti lain juga. Jadi hubungan ini sentiasa terbuka untuk kita berbincang. Tapi kalau sekiranya serius menuju ke arah bekerjasama dalam satu gabungan yang rasmi, maka itu perlu dilakukan di peringkat yang lebih tinggi daripada saya. Saya rasa tugas saya ialah untuk warm up the ground ini, untuk memastikan bahawa hubungan itu boleh dibina. Adakah kita akan lihat Wan Saiful Wan Jan seperti yang dahulu lebih kembali progresif, membuka ruang-ruang demokrasi moderat itu, dikatakan tidak ada lagi pada Wan Saiful Wan Jan, tetapi ialah segalanya berkemungkinan kerana pemikiran-pemikiran inilah melihat ke depan Malaysia. Walaupun kita tahu Melayu Islam sebagai ethnic majority, tetapi anak muda yang di bawah umur 18 tahun, mereka melihat playing field yang lebih luas dari itu untuk bergerak ke hadapan. Macam mana Cik Wan? Ya, saya rasa ini peluang untuk orang-orang baru mula bercakap. Saya sebenarnya saya terimalah banyak sangat kritikan kepada saya, kenapa berubah, kenapa terdiam sangat. 2 tahun pertama saya lebih kurangnya saya cuba untuk belajar duduk dalam parti politik secara aktif. Saya tak pernah pegang jawatan dalam parti politik tinggi, tapi plan asalnya lepas pemilihan dalam Bersatu hari itu, bulan 8 hari itu, saya mula nak bercakap. Tapi bulan 8 tu jugalah isteri saya didiagnose kanser usus. Jadi kena kemonya dengan operationnya, baru alhamdulillah minggu lepas selesai, dan bila scan clear semua. Jadi berbulan-bulan tu memang saya diam sungguh, sebabnya Cik ulang alik ke hospital, jadi ada sedikit kekangan peribadi. Tapi kalau perasan dalam masa seminggu 2 ni, sejak isteri dah clear ni, dah ada beberapa kenyataan yang saya keluarkan, dan saya pun dah mula gerakkan jentera penerangan Bersatu. Kita akan ke Kedah berhujung minggu ini, akan ke Ipoh lagi, kita rancang juga untuk ke Sabah, kita rancang untuk ke beberapa negeri. Jadi ni mula nak hidup balik lah kiranya ni. Adakah untuk hidup semula ataupun aktif semula akan Wan Saiful Wan Jan akan bertemu dengan rakan-rakan Dr. Mazli Malik, Lee Chin Tong, Rafizi Ramli, Nurul Izzah Anwar? Ya, kawan-kawan dalam sebelah Pakatan Harapan dia tengah marah sikit kat saya sekarang. Tapi tak apa, saya sampai pintu saya terbuka, perbezaan pandangan politik itu ada. Fokus kita sekarang ialah untuk memastikan bahawa kerjasama yang ada dalam Perikatan Nasional dapat diperkukuhkan. Kita ambil sikap bahawa kita tak nak bergaduh dengan siapa-siapa. Kita ambil sikap bahawa biarlah orang lain nak bagi pandangan macam mana pun, fokus kita ialah menunjukkan keprihatinan kepada rakyat dan menjaga kebajikan rakyat. Itu fokus sekarang. Sebab saya bimbang kalau sekiranya kita duk pergi main politik tak habis-habis ni, last sekali rakyat akan meluat kepada kita. Sebab dia kata kami tengah susah, you tak habis-habis bincang pasal kuasa. Dan kita kena ubah suasana ni. Okay, menjelang Pilihan Raya Umum ke-15, era pandemik masih membelenggu kita. Kehidupan kita masih dalam norma baru ini. Jadi bergerak ke hadapan, adakah Cik Wan merasakan bahawa hal-hal berkaitan dengan kemiskinan itu dinyatakan oleh PM dalam amanat 1 tahun Perikatan Nasional, jelas bahawa ramai yang jatuh miskin sekarang. Yang T20 pun dah jatuh M40 bawah, M40 pun dah ramai jatuh miskin, yang miskin dan memang makin teruk fakirnya sebagainya. Jadi ini merupakan satu ruang yang perlu diberikan perhatian serius oleh pihak kerajaan. Jadi di mana ruang ini akan dilakukan oleh sebagai ahli parti, sebagai pendukung utama kerajaan, apakah rancangan ataupun polisi yang sepatutnya digerakkan mulai hari ini untuk membantu rakyat
di dalam kesukaran sekarang. Sebenarnya Kerajaan Perikatan Nasional ini banyak perkara baik yang dilakukan. Kalau tengok pakej-pakej rangsangan ekonomi, kalau dilihat bantuan-bantuan yang diberikan, susahlah nak cari orang yang tak dapat bantuan. Orang yang miskin ataupun yang memerlukan bantuan, mereka dapat bantuan direct. Mereka yang yang ada bisnes contohnya, mereka dapat bantuan juga untuk memastikan bisnes itu boleh terus kekal. Jadi semua dapat bantuan. Malangnya. Tapi apa syaratnya? Boleh sukses polisi-polisi begini? Saya rasa syaratnya ialah kita kena kembalikan perbincangan kita kepada isu dasar negara, supaya kita boleh move on daripada perbincangan yang bentuk politik berterusan ini kepada dasar apa yang lebih baik. Benda yang baik dilakukan oleh kerajaan, kita kena iktiraf. Benda yang tak betul, ada kelemahan, memang ada, kita tak boleh nafikan, memang ada kelemahan, kita kena perbaiki. Dan perbincangan yang lebih sihat bagi saya ialah moving away from perbincangan politik, kita balik kepada isu-isu dasar negara. Okey, Cik Wan, terus sukses sebagai rakan saya dan juga ramai di luar sana. Pastinya ini juga akan menjadi satu pemikiran baru bergerak ke hadapan, bagaimana bersatu, perlu reach out semua kelompok masyarakat di dalam negara kita ini. Terima kasih Datuk Wan Saiful Wan Jan, Ketua Penerangan Parti Peribumi Bersatu Malaysia ataupun Bersatu. Sekian saja perbincangan kami pada malam ini. Mungkin ada susulan selepas ini. Banyak perkara yang akan dikongsikan lagi oleh Datuk Wan Saiful Wan Jan. Sekian, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Terima kasih.